السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ni di kuliah maghrib menggunakan kitab Dosa-Dosa Besar ataupun Al-Dhahabi. Ini kita masih dalam membincangkan dosa yang ke-10, yang dosa zina. Ini pada sambungan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan, iaitu man mata musirran ala syurbil khamr saqahu Allah taala min nahril ghutah wa huwa nahrun yajri fi an-nar min furujil mumisat. Rawi Ahmad bin Hibban. Ia bermaksud barang siapa yang mati sedangkan dia masih kecanduan suka minum khamar, minum arak, nanti Allah akan mengalir airnya di neraka berasal dari dia ni tukang zina. Dalam hadis ini menunjukkan ada dua golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Yang pertamanya orang yang ketagih minum arak, orang yang suka minum arak, dan yang keduanya orang yang berzina. Yang mana orang yang mati dalam keadaan dia ketagih minum arak, di mana dia akan diminumkan ataupun diberi minuman daripada air sungai Ghutah, sungai kotoran, di mana sungai kotoran itu berasal daripada neraka, air neraka daripada kelamin para pelacur yang ditukang zina. Di mana orang yang berzina ataupun pelacur dan orang suka berzina, dia akan diazab, yang mana akan keluar daripada kemaluannya kotoran dalam neraka, dan kotoran itu akan diberi minum kepada orang yang suka minum arak. Jadi ada dua dosa besar ataupun dua golongan yang melakukan dosa besar, di mana dengan dosa besar ini dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ini peminum arak, minuman memabukkan, dan juga orang berzina. Jadi dua dosa besar, dua kesalahan yang menyebabkan mereka akan dimasukkan dalam neraka dan akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ini para pelacur tersebut akan mengalir dari kelamin mereka nanah dan darah dan segala macam kotoran
lalu diminumkan semua itu kepada sesiapa yang mati dari orang, air neraka yang mendidih. Itu adalah merupakan di antara azab-azab ahli neraka. Dan berkata Nabi SAW, "Ma min zanbin ba'da syirk billah a'zamu 'inda Allah man nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu." Rawahu Ahmad wa Tabarani. Ia bermaksud tidak ada dosa yang lebih besar sesudah dosa syirik di sisi Allah daripada air mani sperma yang ditumpahkan oleh lelaki ke dalam kelamin wanita yang tidak halal baginya. Selepas daripada dosa syirik. Dosa syirik ini dosa besar yang paling besar. Selepas daripada dosa syirik, yakni dosa Allah SAW dalam hadisnya, ada dua jenis dosa. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni dosa penzina. Di mana dosa zina ini adalah dosa besar yang kedudukannya selepas daripada dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perbuatan zina ni adalah perbuatan yang amat keji, amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman di dunia kepada penzina. Jadi orang yang berzina daripada kalangan dara dan teruna dipanggil ghair muhsan, sebat 100 rotan. Boleh tengok dalam surah An-Nur ayat 2. Dan juga penzina daripada kalangan orang yang pernah bernikah, pernah merasai persetubuhan dengan halal tapi berzina, sabit dengan hadis Rasulullah SAW, orang itu kena rejam sampai mati. Di dunia pun dah ada berhadapan dengan berbagai-bagai azab, yakni daripada kemaluan mereka akan keluar darah nanah yang diminum pula oleh orang-orang yang suka meminum minuman keras ataupun arak. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak-banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia, di mana sebahagiannya Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan balasan di dunia. Allah Subhanahu wa taala datangkan balasan di hari akhirat apabila seorang itu tidak bertaubat kepada Allah sebelum mati. Walaupun sebegitu, di antara dosa-dosa besar itu ada yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan azab di dunia. Ini menunjukkan ianya adalah amat besar, amat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini di antaranya adalah perbuatan zina. Di dunia pun dah kena azab, dan kalau tidak bertaubat di hari akhir. Dan berkata Nabi alaihissalam wassalam, dalam neraka Jahannam ada sebuah lembah yang dihuni oleh sejumlah ular yang besar-besar. Kata Rasulullah SAW, dalam neraka Jahannam ada satu lembah. Lembah ni tempat yang dalam, yang bertakum air, lembah. Yang ini di dalam lembah itu ada sejumlah ular yang besar-besar. Setiap ular tersebut sebesar leher unta. Besar macam mana? Ular itu sebesar leher unta, yang akan menggigit orang yang meninggalkan solat, lalu akan menyerap racunnya seperti air mendidih memasuki tubuh orang tersebut selama 70 tahun sehingga terkecai-kecai dagingnya. Jadi di antara peranan ular ini, ular yang akan menggigit orang yang meninggalkan solat, dan ular itu akan menyerapkan racunnya ke dalam tubuh orang yang meninggalkan solat, yang mana azabnya racun itu seperti air mendidih memasuki tubuh orang yang meninggalkan solat satu patukan kekal selama 70 tahun. Dan ular itu akan menggigit setiap hari satu patukan, satu injection yang masuk dalam badan orang yang meninggalkan solat. Racun yang mendidih dalam tubuh itu kekal 70 tahun. Malahan ular itu tugasnya menggigit sepanjang masa. Mana tidak ada saat yang orang meninggalkan solat ini tidak sakit. Itu satu daripada azab bagi mereka yang meninggalkan solat.
bagaimana kesan daripada gigitan ular itu hingga dagingnya berkecai-kecai, tapi tak mati. Dalam neraka ni tak mati. Mati itu ada sekali sahaja. Apabila lepas mati tak akan mati lagi. Kalau masuk dalam neraka, walaupun azab begini sekali, berkecai-kecai daging dengan sebab gigitan ular itu, sekali gigit berkecai daging, tapi tetap tidak akan mati azabnya. Dan bahawasanya di dalam neraka Jahanam juga ada suatu lembah seperti kawah bentuknya, dikenal dengan nama sumur kesedihan. Terdapat padanya sejumlah ular maupun kalajengking. Setiap kalajengkingnya sebesar keldai, mempunyai 70 sengat yang beracun. Lalu disusukkannya sengat itu kepada orang berzina itu. Lalu menyeraplah racun itu ke dalam tubuhnya, yang menimbulkan kepedihan yang dahsyat berpanjangan sehingga 1000 tahun lamanya. Lalu daging-dagingnya berkecai, manakala akan mengalir dari kelaminnya cairan nanah dan darah yang busuk sekali. Dan juga di dalam ada 70 sengatan yang beracun, di mana tugas kalajengking ini akan menyengat, akan memangkuk orang yang berzina, di mana kalajengking itu akan menyirapkan racun ke dalam tubuh orang berzina sehingga menimbulkan kesakitan, kepedihan yang dahsyat berpanjangan sehingga 1000 tahun. Sekali gigit kekal dia punya racun dalam badan, sakitnya 1000 tahun. Lalu daging-dagingnya berkecai, luruh daging, manakala akan mengalir daripada kelaminnya alat kemaluannya nanah dan darah yang busuk sekali. Dan darah dan nanah itu akan diminum pula orang yang suka minum arak. Tengok bagaimana dahsyatnya. Itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana telah hendaklah kita meninggalkan dosa-dosa ini. Pesan kepada anak cucu kita, jangan sekali-kali buat dosa kepada Allah. Amal soleh kita tak banyak. Satu maksiat kepada Allah, dahsyatnya azab. Meninggalkan salat dengan sengaja, tengok bagaimana sekelompok ular di dalam lembah neraka Jahanam akan menyengat, memagut orang yang meninggalkan salat. Sekali patukan di mana patukan ataupun racun itu kekal dalam tubuh 70 tahun. Dan daging daripada tubuh orang meninggalkan salat itu berkecai. Begitu pula orang yang suka berzina, orang yang berzina, ada kalajengking yang akan mengagut, mematuk orang yang berzina. Sekali patukan racun itu masuk ke dalam tubuh orang berzina, di mana kekal dalam tubuhnya 1000 tahun. Dan daging orang berzina itu akan jatuh luruh, tak mati. Sakit, tak boleh bayangkan macam mana tuan-tuan. Daging luruh daripada badan. Kalau kita ni tersusuk, terpotong jari dengan pisau, bayang sakitnya. Bagaimana kalau daging di tubuh kita ni gugur dengan sebab racun yang ada dalam badan kita? Na'udzubillah. Itu azab. Kita tidak akan sabar dengan azab Allah. Jangan ingat tak apalah kita sabar. Tak mungkin kita boleh sabar dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita sakit ni, saya dalam beberapa hari lepas kaki tersandung bucu katil. Dia punya ibu jari je, tapi malam tu tak sakit lagi, besoknya dah bengkak. Dia punya sakit tu lama, sampai sekarang masih ada sakit lagi. Hampir dah 5 hari dah. Dah makan ubat dan sebagainya, taruh minyak minyak yang ada antibiotik. Tu dia punya sapu pun masih sakit. Padahal sakit tu sesandung bucu katil saja. Di kaki kita, di badan kita sakit tempat itu je benar. Nak pakai slipper pun, ya Allah, sakit. Itu baru sikit. Itu pun dah macam tak sabar kita sakitnya. Kalau kita ngaji Quran dah sakit di kaki pun tak apa nak fokus. Tak fokus. Boleh ngaji, tapi ayat-ayat yang agak kita biasa baca tu fokuslah. Jadi maknanya baru sakit di kaki. Andai kata di badan kita gugur daging-daging dengan sebab bisa ular dan kalajengking dalam badan kita, memang kita tak mampu untuk sabar.
Jangan kita ingat kita boleh sabar dengan azab Allah. Tak mungkin. Tak mungkin kita boleh sabar dengan azab Allah. Diberitakan juga bahawasanya sesiapa yang berzina dengan wanita yang sudah bersuami, kelak di dalam kuburnya si lelaki dan wanita itu diturunkan itu dengan ini jika sang suami itu tidak mengetahui dari hal kecurangan isterinya. Ini berzina, na'udzubillah, dengan isteri orang. Jadi kalau isteri orang ni patutnya dia bersama dengan suaminya lah. Tetapi dia curang sehingga dia berzina dengan orang lain. Yang mana azab bagi orang berzina dengan wanita yang suami orang ini, azabnya diberi seksa, azab setengah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Pada bagaimana? Separuh daripada azab umat Nabi Muhammad SAW letak kepada dia. Tak boleh nak bayangkan. Kita punya azab seorang diri pun dah tak tanggung, apatah lagi azab umat Nabi Muhammad, separuh daripadanya letak kepada orang laki-laki yang berzina dengan isteri orang. Dan bagaimana suami dia tak tahu isterinya berzina, isterinya curang, di mana berbagai adanya zina itu adalah sesuatu musibah yang besar, amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suami yang dicurangi oleh isterinya ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai-bagai kebaikan jika dia tak tahu isterinya curang. Akan tetapi jika sang suami tahu malah dia bersikap berdiam sahaja, maka akan menjadi haramlah baginya memasuki syurga. Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan tulisan di pintu syurga berbunyi, engkau adalah haram bagi orang yang dayus, orang yang buat bodoh atas kecurangan isterinya atau kaum keluarganya, dan sama sekali tidak merasakan cemburu terhadap kelakuannya yang keji. Dan bagaimana pula kalau suami tahu isterinya buat curang, berzina, di mana dia tidak akan masuk neraka sebab dayus. Dayus ni bukan sebab satu orang tu dia orang ajak bergaduh dia lari, bukan. Orang cemburu terhadap maksiat anak-anaknya itu dayus. Itu dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus ni Nabi kata tidak akan masuk syurga. Satu dayus, isteri dia buat maksiat, dia tak rasa cemburu, dia tidak rasa marah, dia tidak rasa benci. Isterinya keluar rumah tanpa menutup aurat dengan betul, tidak berpakaian menutup aurat, dia tak kisah, itu dayus. Anaknya keluar rumah tidak menutup aurat dengan betul, dia dayus. Anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahram ke hulu ke hilir, dayus. Isterinya dibawa keluar oleh mana-mana laki-laki, dayus. Dayus bagaimana? La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Itu dayus. Dayus ini bukan orang yang ajak bergaduh dia tak nak bergaduh. Itu bukan dayus. Kadang orang ajak bergaduh bukan dia tak boleh bergaduh, tapi dia orang beriman, dia bukan suka bergaduh. Berlaku kemaksiatan dalam rumah tangganya, dia tak kisah, tu dayus. Isterinya dibawa oleh orang puluh ke hilir, dia tak kisah, dayus. Isterinya kenapa keluar rumah dengan kawan-kawan laki-laki setempat kerja, dayus. Anak perempuannya dibawa oleh orang, dayus. Dibawa oleh bakal menantu, dayus. Tak boleh kita benarkan anak perempuan kita dibawa oleh bakal menantu. Yang boleh bawa anak perempuan kita adalah menantu. Baru bertunang dah bawa anak kita puluh ke hilir, tu dayus namanya. Tu nak hati-hati. Jangan. Banyak amalan kita buat amalan banyak, tetapi kita amal sendiri. Di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan tuntut sebab apa kita tidak bertanggungjawab kepada keluarga. Itu dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus tidak akan masuk syurga. Tengok bagaimana dalam kes ini. Dan tanggungjawab sebagai suami, jawab sebagai ayah akan terpikul kepada dia. Kerana itulah orang lelaki dia adalah pihak yang qabul, bukan bahagian ijab. Ijab itu tawaran daripada perempuan. Yang qabul tu adalah laki-laki. Bermakna orang laki-laki tu dia kena fikir panjang sebelum dia ni menerima satu orang perempuan sebagai isteri. Sanggup ke tak sanggup dia memikul tanggungjawab sebagai suami, sanggup ataupun tak sanggup dia memikul tanggungjawab sebagai seorang ayah.
Jadi bukan bermaksud kita nak menakutkan kepada orang muda-muda kita, bukan. Tetapi itulah perkaranya. Apabila satu orang, saya terima nikah, makna qabul, bermakna dia akan memikul semua tanggungjawabnya sebagai suami dan seorang ayah. Nafkah zahir, nafkah batin, semua nak ditanggungjawab. Didik dia sebagai muslimah. Anak ayahnya sebab tidak mendidik anaknya sebagai orang yang saleh dan salihah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Tak boleh nak lagi di hari akhirat kelak sebagai suami dan ayah. Kalau kita berjaya, alhamdulillah, kita kena berjaya, kena usaha agar kita dapat mendidik isteri dan anak kita kepada syurga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Itu adalah pesan Allah. Sebelum kita memesan kepada orang luar daripada keluarga kita, hendaklah kita pesan kepada keluarga kita. Jaga keluarga kita dulu, isteri kita, anak-anak kita. Apa nak dijaga? Daripada neraka Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijjarah. Neraka ni bahan bakarnya an-nas wal hijjarah, manusia dan juga batu-batu. Batu-batu yang buat sembahan orang awal kejadian mereka syirik kepada Allah sampai akhir zaman, semua tu akan dikumpulkan, diletak dalam neraka, akan jadi bahan bakar kepada ahli neraka. Jadi itu yang kita takut. Dunia ni kita takut apa? Takut neraka Allah. Apa yang kita buat, kenapa kita buat begini, kenapa kita tidak buat begini? Sebab kita takut neraka Allah. Seorang yang tak masuk neraka, sudah tentu dia akan masuk syurga. Sebab di hari akhirat kelak hanya dua tempat sahaja, syurga ataupun neraka. Tak ada yang lain daripada itu. Walaupun ada dalam surah Al-A'raf tu ada kelompok manusia yang akan duduk tengah-tengah neraka dan syurga, tetapi itu sekejap saja. Ashabul A'raf. Dengan sebab apa? Amalan baik dan amalan jahat sama banyak. Duduk tengah-tengah neraka ni azab. Tengok ke kiri, orang duduk dalam neraka kena azab. Tengok ke kanan, orang duduk dalam syurga penuh nikmat. Duduk tengah-tengah tu takut. Takut-takut termasuk dalam neraka, na'udzubillah, takut. Jadi maknanya Ashabul A'raf duduk tengah-tengah itu perasaannya memang sudah dalam keadaan ketakutan. Itu azab bagi Ashabul A'raf. Dengan sebab apa? Amal yang baik dan juga amal yang jahat sama banyak. Tapi dalam tempoh yang tertentu Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Selesai daripada perasaan takut itu. Jadi maknanya kesimpulannya hanya dua tempat sahaja akhir perjalanan hidup kita, syurga ataupun neraka. Tak ada tempat yang lain. Itulah yang kita nak motivasi diri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita takut kepada neraka Allah. Apabila orang takut kepada Allah, sudah tentulah dia akan takut kepada neraka Allah. Jadi perkara utamanya kita nak ada takut kepada Allah, itu sudah maklum. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah sudah maklum. Dan di antara ketakutannya adalah azab Allah Subhanahu. Minum kemaluan penzina yang air daripada kemaluan itu darah dan juga nanah. Kita tengok darah pun kita tak ingin nak minum. Kalau kita tengok nanah pun kita tak nak minum. Dalam neraka terpaksa diminumkan, dipaksa minum, tak boleh nak elak. Na'udzubillah. Dan begitu juga dengan orang yang meninggalkan salat dan juga orang yang berzina. Na'udzubillah. Jadi dalam tiga perkara ni, pertama kekalkan salat, itu yang pertama. Yang kedua jauhkan daripada zina, jauhkan daripada minum arak. Habis cerita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang zina ni, wala taqrabuz zina. Jangan hampir dirimu kepada zina. Apa saja yang sarana yang boleh hampir kepada zina itu adalah haram. Tengok benda-benda yang tidak baik dalam adalah sarana membawa kepada zina oleh Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan hampir kepada zina. Yang apa saja sarana yang boleh menyebabkan keinginan untuk kita berzina, ianya adalah haram. Tengok begaknya bagaimana zina. Jalan kepada zina itu adalah haram. Dan dalam dunia sekarang ni orang dah tak kisah dengan berzina ni.
Sedangkan azab zina itu adalah azab yang perik sangat-sangat. Dan menurut riwayat bahawa orang yang meletakkan tangannya pada tubuh seorang wanita yang bukan halal baginya dengan perasaan bernafsu, maka ia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu tangannya di leher. Satu orang yang dia meletakkan tangannya kepada wanita yang bukan mahram dia, dia ada dan juga berkeinginan nafsu syahwat pada perempuan itu, di hari akhirat dengan bangkit di mahsyar tangannya terikat di leher. Tengok semak dalam hadis Nabi, rupanya dia ni masa hidup dulu tangannya pegang pada wanita dan berkeinginan syahwat. Mana wanita yang bukan isteri dia lah. Kalau syahwat kepada isteri itu tak batal, itu bagus. Jika lelaki itu mencium wanita tersebut, maka nanti dia akan digunting bibirnya di dalam neraka. Yang tu pegang badan wanita, itu akan dibelenggu lehernya, belenggu tangannya leher. Dan kalau dia cium pula wanita itu, bibir mulutnya akan digunting, sedangkan dia dah dimasukkan dalam neraka. Dan jika lelaki itu berzina dengan wanita tersebut, maka pahanya akan berbicara dan akan menjadi saksi ke atasnya di hari kiamat. Kalau dia berzina pula, pahanya akan ada mulut bercakap. Kalah lah. Dia pun jadi saksi kita buat maksiat, ya kalah terus diri kita. Saksi ni ada 4. Allah Ta'ala jadikan saksi di mahkamah Allah Rabbul Jalil ada 4. Yang pertama, diri kita sendiri bersaksi terhadap perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Yang kedua, menjadi saksinya alam semua ni akan jadi saksi kepada kita. Kipas, dinding, tiang, kapek ni semua akan jadi saksi kita buat baik pada malam ni. Dan juga apa yang kita buat jahat, semua akan jadi saksi. Alam ni akan jadi saksi di hari akhirat kelak. Yang ketiganya, malaikat akan jadi saksi. Malaikat yang bersama dengan kita kiri kanan tu, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kita buat. Yang keempatnya, Allah Ta'ala jadi saksi kepada kita. Padahal dengan Allah Ta'ala satu pun sudah cukup jadi saksi kepada kita. Allah Ta'ala tu nak, tetapi demi keadilan Allah, kita kehakiman Allah di mahsyar besok, Allah Ta'ala datangkan 3 lagi saksi bersama dengan Allah. Jadi kita akan bercakap ni, orang berzina, paha ni bercakap ni, ya Allah, dia berzina dulu. Macam mana nak lepas daripada mahkamah Allah? Paha sendiri pun bercakap, mulut pun akan bercakap, ya Allah, ni masa berzina dulu dia cium perempuan tu, ya Allah. Semua bercakap, tak menyebelahi kita, tidak menyebelahi kita untuk mengelakkan daripada kita masuk neraka, tidak. Tapi dia bercakap benar, badan kita bercakap benar terhadap apa yang kita buat. Yang baik kita buat, badan kita akan bercakap begini-begini baik. Kalau yang jahat, badan kita akan bercakap begini-begini masa kita buat jahat. Semua. Bukan setakat zina saja, ke semua akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Setiap saat yang kita buat, baik dan buruk, semua akan jadi saksi kepada kita. Akan buka skrin yang besar, akan melihat segala maksiat kita tu. Permulaan di mahsyar, belum apa-apa lagi dah tengok skrin besar perbuatan kita selama kita hidup. Semua akan dilihat. Alhamdulillah, takut dan malu. Dulu kita ni orang hebat di tempat kita, orang hormat kita macam ni begini kita, ya Allah, orang tengok kita cium tangan kita punya baik, orang tengok kita, tengok di skrin, ya Allah, masa hidup dia ni macam ini rupanya. Jadi kita takut. Anggota-anggota itu akan berbicara, aku telah menunggang yang haram, yakni membuat perbuatan yang keji. Lalu Allah memandangnya dengan pandangan penuh kemurkaan dan jatuh bergugurat daging wajahnya. Segala anggota itu akan bercakap, dia ni di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang penzina itu dengan ketakutan, malunya kepada Allah, sehingga daging muka akan jatuh. Orang yang berzina takut, malu kepada Allah. Melainkan seorang tu bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. Itu penting, nak taubat. Taubat ni kita bertaubat sungguh-sungguh.
di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan setengah daripada dosa kita. Maksud menghapuskan setengah tu hapus semua, tapi ada dosa-dosa yang tetap Allah Taala akan tayangkan. Walaupun Allah Taala ampunkan dosa kita, ada dosa-dosa yang tetap Allah Taala akan tayangkan. Satu, orang yang tidak solat Jumaat sedangkan dia mampu solat Jumaat. Ini antara dosa yang kalau kita bertaubat Allah Taala ampunkan. Tetapi perbuatan tidak solat Jumaat tanpa ada uzur syar'i itu berdasarkan hadis tetap akan nampak di hari akhirat kelak. Dan bagaimana kesalahan dia bertaubat, Allah Taala ampun, cuma nampakkan juga menayangkan perbuatan itu. Jadi takutlah, na'udzubillah. Malangnya kerana takut dia telah berkata dusta lalu berkata aku tidak buat perkara ini, dia terus menafikannya. Maka lidahnya pun menyaksikan seraya berkata aku pernah mengatakan sesuatu yang tidak halal, yakni tidak baik. Kemudian kedua belah tangannya berkata akulah yang mengambil atau memegang yang haram itu. Kemudian kedua belah matanya pula berkata aku pernah melihat pada yang haram itu. Kemudian kedua belah kakinya pula berkata aku yang membawanya berjalan ke tempat yang terlarang itu. Kemudian berkata kelaminnya aku yang membuat perbuatan yang keji itu. Lalu disampuk segera oleh malaikat yang menjaga manusia. Aku mendengarnya. Dan berkata yang lain pula aku menuliskan dosanya. Dan Allah Ta'ala pula mengatakan apabila seorang itu melakukan maksiat, contohnya zina, yang orang berzina tu tetap nak menafikan perbuatan tu, sikap manusia. Manusia kan walaupun dia buat jahat, walaupun terbukti salahnya, tetap dia akan menafikan. Nak masuk mahkamah, saya tak buat begini. Tetapi anggota badan di waktu itu akan menjadi saksi terhadap perbuatannya. Lidahnya akan bercakap mengatakan dia buat begini-begini. Matanya akan berkata dia buat begini-begini. Telinganya akan berkata dia mendengar begini-begini. Lidahnya akan berkata yakni dia ni memulakan dengan perkataan yang elok untuk memikat perempuan itu. Dan tangannya akan berkata dia memegang wanita itu. Dan kakinya berkata dia membawa ke tempat untuk berzina. Dan Allah sekali kelamin mengatakan aku memang buat perbuatan itu. Dan malaikat kiri kanan akan berkata memang kami dah catat perbuatan dosa ni dan kami dengar apa yang dia buat. Allah Ta'ala mengatakan memang aku nampak, tapi aku tutup agar dia tu tidak rasa malu di dunia. Yang ni mana tuan-tuan? Dengan kemurahan Allah di atas muka bumi ni, kebanyakan maksiat yang manusia buat Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala beri peluang agar manusia itu bertaubat. Tapi apabila manusia tidak bertaubat, di hari akhirat kelak dia berhadapan dengan siksa Allah. Banyak kita buat dosa, tak ada orang yang tak buat dosa, tapi Allah Ta'ala tutup, beri peluang kepada kita agar kita insaf. Malaikat tulis, tangan kaki kita semua jadi saksi, tapi Allah Ta'ala tutup. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita ni tuan-tuan, orang tengok kita pun, semua kita ni ada dosa, besar kecil ada dosa. Tapi Allah Ta'ala tutup agar kita boleh hidup dengan aman. Kalau tidak, kalau nampak saja dosa kita dinampak oleh Allah, kita pun tak boleh hidup di atas dunia ni. Malu semua tak boleh hidup. Tapi Allah Ta'ala tutup agar kita dapat hidup dengan aman di dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan sangat beratlah kemurkaanku kepadaku. Allah Ta'ala kata ambil dah malaikat ni, orang buat maksiat ni, penzina ni, bawa lah ke neraka sana. Di mana hari ni aku amat murka, kata Allah. Sebab apa? Sebab apa? Melakukan maksiat kepada aku. Dia tak malu, kata Allah.
Yauma tashhadu 'alaihim aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. An-Nur ayat 24. Yang bermaksud pada hari yang akan bersaksi ke atas diri mereka, lidah mereka, tangan dan kaki mereka terhadap apa yang pernah mereka kerjakan itu. Lidah kita, tangan kita, kaki kita akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat. Yang kita buat yang baik, dia akan jadi saksi terhadap kebaikan kita. Yang buat yang tidak baik akan jadi saksi terhadap keburukan kita. Kita bercakap benda yang kotor, lidah akan kata dulu kita cakap kotor. Kita minum arak, kita hisap benda yang tidak baik, lidah kita kata dia minum arak dan hisap benda yang tidak baik. Begitu seterusnya lah, akan jadi saksi. Kaki menuju kepada benda yang mungkar, semua akan jadi saksi. Kaki menuju ke masjid akan jadi saksi. Jadi kita sebagai orang beriman ni, kita nak akan ditelikan dengan buku catatan. Maknanya kalau lidah kata, ya Allah, dia ni selalu berzikir, buka buku catatan memang penuh dengan zikir. Kita nak macam tu. Buka buku catatan zikir, buka buku catatan belakang baca Quran, buka lagi solat berjamaah. Kita happy lah macam tu. Tapi kalau buka buku catatan semua maksiat, buka je maksiat, buka je maksiat, takutlah. Dan seberat-berat perbuatan zina ialah orang yang berzina dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan isteri ayah yang ibu tiri dan sekalian kaum kerabat yang diharamkan perkahwinan dengan mereka atau mahram yang keluarga yang terdekat kepadanya. Berzina tu sudah berat, dosanya haram, dan berzina dengan mereka yang mahram lagi berat dosanya. Terdapat sebuah riwayat disahihkan oleh Hakim berbunyi, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh. Yang bermaksud pernah pamannya, yakni bapa saudaranya, untuk mendatangi seorang laki-laki yang berkahwin dengan isteri ayahnya supaya dibunuhnya dan membahagikan harta pusakanya kepada 5 bahagian. Yakni sebahagian dibuat terhadap harta rampasan perang yang dibahagikan kepada 5. Yakni haram bernikah dengan isteri ayah, mak tiri lah. Begitu juga ayah haram bernikah dengan isteri anak, yakni menantu haram. Walaupun ayah tu tak sempat menjimatkan isterinya, ayah tu meninggal atau menceraikannya, tetap tidak boleh bernikah dengan isteri ayah. Apabila dah sah qabul daripada ayahnya, memang tak boleh bernikah dengan mak tirinya walaupun tidak dijimat. Begitu juga dengan menantu ataupun isteri kepada anak, walaupun tak sempat dijimat sama ada mati atau bercerai, seorang ayah memang tidak akan boleh bernikah dengan menantunya, anak kepada isteri kepada anaknya sampai bila-bila. Kita memohon kepada Tuhan Pengasih agar dia mengampunkan kelebihannya dan rahmatnya. Sesungguhnya dia Maha Dermawan, Maha Murah. Kesimpulan, dosa ini tidak usah diceritakan lagi dari hal beratnya dalam pandangan syariat Islam, di mana ancaman dari segi hukumannya pula tidak tertanggung lagi rasanya oleh badan dan fikiran. Siapa yang sanggup didera 100 kali di hadapan khalayak ramai kemudian dibuat negeri selama setahun, itu kalau orang yang belum pernah berkahwin dan belum kenal hubungan kelamin suami isteri. Kalau sudah berkahwin, maka hukumannya mati direjam dengan batu sampai mati. Ya Allah, selamatkanlah kita dari bahaya dosa ini, sesungguhnya ngeri sekali. Ini hukuman di dunia. Orang anak dara dan orang belum nikah, anak dara dan bujang. Anak dara dan bujang berzina berdasarkan Al-Quran bagi mereka yang pernah bernikah, di mana Rasulullah SAW itu azab di dunia. Dan anda kata seorang itu tidak kena azab itu dengan sebab tidak ada undang-undang itu di mana-mana negara, dia tidak bertaubat, di hari akhirat kelak tetap dia akan berhadapan dengan azab itu, azab Allah. Dan kalau dia bertaubat, insya-Allah lah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Meskipun begitu berat hukuman yang ditetapkan syariat, namun masih ada lagi orang Islam suka berzina, na'udzubillah. Khususnya dalam zaman moden ini, zaman di mana hukum Islam tidak dilaksanakan oleh orang Islam sendiri, dan yang terutama sekali hukuman dera dan rejam dalam permasalahan zina ini. Dan orang Islam tetap tidak mencegah orang yang suka berzina dan tidak mengendahkan hukuman Allah ke atas orang yang berzina. Malah agaknya orang Islam ada yang tidak suka kepada hukuman ini,
kerana iman di hati sudah tidak kuat lagi sehingga tidak terlihat olehnya akan hikmah yang besar di sebalik mencegah orang membuat mesra itu akan merosakkan kedamaian hidup antara manusia dengan manusia, dan anggaranya bukan terhenti di situ saja, malah akan merebak kepada masyarakat terus kepada keturunan, kerana bukan semua perhubungan kelamin seperti ini berlaku dengan kerelaan kedua belah pihak, dan tidak sepi pula pada kebiasaannya si wanita yang teraniaya sama ada dipaksa atau terpaksa dan sebagainya. Kemudian jika perkongsian curang ini menghasilkan anak, maka berlakulah suatu jenayah yang amat berat, yang akibatnya bukan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan zina itu sahaja, bahkan ditanggung oleh sang anak yang tidak berdosa apa-apa pun berterusan seumur hidupnya. Cuba anda timbangkan hal ini dengan dacing keadilan. Apa yang anda akan lakukan jika ia berlaku ke atas diri anda? Na'udzubillah, minta jauh kepada Allah. Maknanya kerosakan daripada zina itu dia tidak berhenti. Kalau berzina itu dapat anak, di mana anak itu akan rasa malu seumur hidup. Masyarakat akan terlahirnya mereka-mereka daripada jenayah zina. Mudah-mudahan kita, keluarga kita terhindar daripada perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.